Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali kepada semua pelajar 5 Amber yang ambil grafik komunikasi teknikal JKT. So, bersua kita pada pagi ini untuk belajar secara video lah. So, ini kali pertama saya buat untuk awak. So, tajuk pertama kita adalah lukisan perspektif. Okey, so saya akan share buku teks PDF dalam grup. Nanti boleh sama-sama lihat. So, untuk tingkatan 5 ni kita masih belum dapat berjumpa lagi. So, harapnya kita dapat belajar sendirilah. Saya cuba bantu mana yang boleh. Bagi pelajar-pelajar yang selalu WhatsApp tu tunjuk lukisan macam mana lukis tu, bagus. Itu kaedah yang baiklah setakat ni. So, untuk tahun 2021 ni saya cuba buat sesuatu yang baru, video ni lah, untuk kita kongsi bersama. So, sebelum saya masuk bab pertama ni, so kita tengok sikit apa yang kita belajar pada tahun ni. So, dalam buku teks awak kita ada 7 tajuk. Tajuk yang pertama lukisan perspektif. Dan lukisan perspektif ni kita ada belajar lukisan perspektif 1 titik, lukisan perspektif 2 titik. Kemudian lukisan pengurakan. Lukisan pengurakan tu macam lukisan hamparan lah. Pun ada 2 jenis, lukisan pengurakan selari dan juga lukisan pengurakan jejari. Kemudian barulah kita belajar sedikit lukisan terbantu komputer ataupun AutoCAD. Itu pun saya akan share dia punya software kemudian. Untuk bab seterusnya, bab 4 kita akan belajar lukisan bangunan. Bab 5 kita akan belajar lukisan perpaipan. Bab 6 lukisan elektrik. Dan bab 7 adalah lukisan reka bentuk dalaman kediaman. So, untuk lukisan bangunan, perpaipan dengan elektrik ni ada beberapa simbol yang awak kena pasti supaya kita mahir ataupun kita dapat menjawab ataupun melukis dengan baik lah. Okey, so itu saja. So, kita teruskan dengan lukisan perspektif. Dan PowerPoint ni saya telah sharekan dalam grup. So, kita sama-sama lihat lah. Saya cuba tambah sedikit-sedikit penerangan dengan merujuk kepada buku teks. Okey, so untuk slide PowerPoint ni, so kita lihat soalan yang pertama ni. Ini adalah contoh gambaran yang kita dapat lihat. Landasan kereta api, tiang telefon dan jalan. Cuma tiang telefon ni kita dah tak jumpa dah sekarang ni. So, lukisan ini dikenali sebagai lukisan perspektif. Okay, seterusnya untuk nombor 2. So, ada tiga jenis lukisan perspektif ni. Tapi kita hanya belajar 2 saja. So, berdasarkan kepada titik lenyap dipanggil. So, lukisan perspektif 1 titik, lukisan perspektif 2 titik, dan juga lukisan perspektif 3 titik. Yang kita belajar cuma 1 titik dan 2 titik. Okay, seterusnya yang untuk yang ketiga ni adalah dia punya elemen-elemen penting. So, awal-awal ni awak kena tahu. So, lama-lama awak akan automatik ingat. Sebab berdasarkan soalan untuk bahagian B, dia akan nyatakan U ke TS ke kan. So, untuk A di situ, titik yang paling hujung di situ, itu dipanggil sebagai titik lenyap. Ini untuk perspektif 1 titik ya. Kemudian garisan penglihatan. So, ada banyak garisan tu. Daripada titik lenyap tu banyak garisan-garisan tu. Kemudian garisan ufuk, horizon yang melintang di situ. Dan juga di titik stesen ataupun kedudukan awak. Untuk nombor 4, so kita lihat sedikit di sini perbezaan antara bilangan titik lenyap antara 2 lukisan. So, kita tengok kat sini lukisan perspektif 1 titik. So, dia kata bilangan sajalah. So, 1 titik atau 2 titik. So, senang je tu. So, 1 titik untuk lukisan perspektif 1 titik. Untuk perspektif 2 titik, 2 titik. Lihat kedudukan titik lenyap. Dan satu kat sini, titik 1 titik. Untuk lukisan perspektif 2 titik ada 2 titik lenyap. Kita boleh label titik lenyap 1 ataupun titik lenyap 2 ataupun kita guna AB.
Okey, elemen-elemen lukisan perspektif dalam rajah. So ini adalah contoh latihan untuk yang kita beri. So biasanya dia akan dah siap-siap label tu A, B, C, D. Yang B saja yang kita kena label sendiri ataupun nyatakan sendiri. So ada pandangan atas, ada pandangan hadapan dan juga ada pandangan objek. So objek dekat atas ni, ini lukisan isometrik. Okay, so kita lihat pandangan atas awak pun dekat bahagian tepi sebelah kiri ni ada sudut, bahagian sebelah kanan ni pun ada sudut. Kebiasaannya sudut diberi sama ada 30, 45 ataupun 60. Dan ini adalah dia punya objek nanti. Garisan daripada tepi ni, tepi, bawah dan juga atas. Okey, so untuk elemen-elemen ni, yang A tadi adalah kedudukan kita, iaitu titik stesen. B itu adalah titik lenyap. So ada dua lah kat sini titik lenyap. Untuk B di sini dan satu lagi sebelah kiri ni tak ada label. Untuk yang C, satah gambar. Satah gambar tu kedudukan dia, bersentuhan ataupun tidak. Kadang-kadang ada juga pandangan atas dia tak bersentuhan. Kalau tak bersentuhan tu maksudnya gambar awak ni, lukisan awak ni ke dalam sikit. Untuk yang D, garisan ufuk. Garisan ufuk ni terletaknya awak punya titik lenyap. Jangan silap lah antara satah gambar dengan garisan ufuk. Dan E adalah garisan bumi ataupun GB. Semuanya ada shortcut ni, SD, DU, DB. F ni adalah garisan penglihatan. So garisan penglihatan ni akan ada banyak, bergantung kepada objek. Untuk ini hanya ada 1, 2, 3, 4. So 4 lah garisannya. Cuma garisan tengah ni, yang G ni dipanggil garisan tinggi, itu tak perlu. Okay, seterusnya untuk yang 6. Ini fungsi-fungsi lah. Okay, saya bacakan sajalah. Kedudukan mata pelukis apabila melihat satu objek, titik stesen, kedudukan awak, garisan penglihatan, garisan unjuran dari titik stesen ke titik tertentu pada objek. Garisan ini mewakili garisan penglihatan dari mata pelukis ke objek, mata awak ke objek. Satah gambar. Satah hayalan lusinan terletak di antara objek dan titik stesen. Imej objek yang hendak dilihat dapat dihasilkan pada permukaannya. Garisan ufuk, garisan hayalan juga kan, agak-agaklah horizon awak dekat mana. Titik lenyap, ini awak kena cari untuk lukisan. Untuk objek kita boleh lihat di mana. Garisan bumi, pandangan pinggir satah bumi. Ini digunakan sebagai tapak dan ketinggian objek diukur dari garis bumi. Dan juga garisan tinggi, garisan tegak dari penjuru pandangan atas yang menyentuh santah gambar hingga ke garis bumi. Kalau tak ada, maksudnya dia ke dalam sikit, kita kena buat unjuran lah ikut sudut sebelah kanan kiri tadi. Okey, seterusnya untuk soalan 7 dekat sini, ni saya lihat, saya terangkan sikit lah macam mana nak lukis. Belum apa-apa dah gerak dah. Saya letak gambar sikit kat bawah. Okey, so kebiasaannya soalan dia akan tunjuk lukisan perspektif satu titik, kedudukan titik stesen PS, tata gambar SD, garisan ufuk ataupun garis ufuk GU, garis bumi GB, serta orientasi pandangan atas telah ditetapkan. So dah ada. Pandangan hadapan pun dah ada kat sini, objek pun dah ada. Objektif kita yang terakhir sekali nanti, ataupun soalan yang paling last nanti, objek ni tak ada. So kena pandai-pandai lah kita fikirkan bentuk ni. Dan yang penting juga untuk jimat masa, butiran terlindung tidak perlu dilukis. Kalau awak nak lukis juga akan buang masa nanti, dan markah pun. Okay, so kita lihat sebenarnya pelajar boleh pilih nak lukis start daripada mana pun, tapi kaedah yang paling senang daripada titik stesen ni, titik stesen ni boleh berada di mana-mana ikut soalan.
Dan ada juga soalan kita kena cari titik station ni. So titik station ni kita buat satu garisan menegak ke atas. Alamak. Sehingga kepada garisan ufuk, bukan sata gambar. Sebab garisan ufuk tu adalah tempat titik station. So itu, sorry, titik station pula, titik lenyap, TL Kemudian kita buat garisan apa ni? Ini adalah dia punya garisan tinggi. Okay. So ada dua titik yang menyentuh pada sata gambar. So dua garisan lah. Kalau perspektif satu titik, ada dua biasanya. Kalau perspektif dua titik, biasanya ada satu je. Tapi tak apa, boleh lihat. Okay, kemudian kita lihat daripada pandangan hadapan tu, untuk kita lihat dia punya ketinggian je. So, bahagian depan ni, ini adalah dia punya permukaan hadapan. So ini garisan apa ni? Ini garisan penglihatan. So satu, turun ke bawah, dua pun turun ke bawah. So lihat dua titik ni, jangan lupa. So objek ni mudah. Untuk objek yang banyak titik, so maksudnya akan ada banyak garisan tegak ke bawah dari garisan penglihatan. Maksudnya garisan penglihatan bersilang pada sata gambar. Itu yang kita letak ataupun kita buat tanda. Ataupun nanti saya akan ajar kita label nombor. Ini dah dua je, tak payah lah. Kalau 10, 12, 15, 17, kena label lah. Jawab pening. Ketepatan sangat penting dekat sini supaya gambar awak tak silap. Ataupun ada titik yang sepatutnya tidak bertindih, awak dapat bertindih pula. Okey, so saya teruskan lagi. So untuk warna biru ni ataupun objek ni, awak nak hitamkan dulu pun tak apa. Sebab ini adalah objek ataupun garisan objek yang memberi markah pada awak. Daripada pandangan hadapan, just pindah saja. Bukan semua pandangan hadapan ni kita perlu buat garisan objek. Kita lihat keadaan. And then kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik kat situ. Oleh sebab garisan terlindung tak perlu lukis, so titik bawah ni tak perlulah kita buat unduran ke garisan titik lenyap. So yang kita perlu buat yang atas. Untuk soalan ni dia buat yang bawah. Suka hatilah. Nak buat bawah boleh, atas pun boleh. So daripada bawah ni, objek ni pergi ke titik lenyap. Okey. Pergi ke titik lenyap. Pergi ke titik lenyap. So garisan menegak ni, ini adalah garisan standby. Sebenarnya pelajar akan buat garisan ni ke bawah, sebab kita bukan tahu stop di sini. Sama juga dengan garisan ni, dia ke bawah. Tapi kalau untuk lukisan ni, sebab dia dah siap edit, so kita akan nampak titik persilangan pada satu titik di sini, pada satu titik di sini, dan juga satu titik lagi di sini. So kita just tinggal sambung je. Okay. Dah siap dah lukisan awak ataupun lukisan perspektif satu titik. Masalah utama bahagian bawah ni, mesti ada kesan pensil, jangan tinggal. Masalah yang kedua, garisan horizontal ni, belakang ni pun mesti horizontal. Jangan tiba-tiba dia sengit pula. Okay. Kita boleh semak pada objek. Sebab kita lihat soalan ni ada objek. Mana-mana garisan sebelah kiri ni, sebelah kiri sebab titik lenyap sebelah kanan ni, selari. So dia akan melintang. Kalau titik lenyap sebelah kiri, kita tengok ni lah, 1, 2, 3. So dia akan melintang pula. Itu bergantung. Ok, next satu lagi lukisan.
masih lagi permukaan rata tapi ada bentuk sikit. Awak tengok kat sini, pandangan hadapannya bentuk L, pandangan hadapan dari sebelah kiri, pandangan atas dari atas lah, 1, 2 ni kan, tu ni kan. Okay. Titik sesen tak nampak sebab saya ada tu pindah sikit gambar saya kat tengah ni. Kat situ lah titik sesen awak. Okay. Sama juga yang pertama, titik sesen pergi ke garisan ufuk. Ini titik apa ni? Titik lenyap. Garis titik lenyap. Kemudian garisan tinggi. Kalau tengok kat sini macam ada 3. Boleh je nak buat 3. So ini tak semestinya hanging, tak semestinya tergantung. Nak turun sampai bawah pun tak perlu. Tapi pastikan yang merah ni janganlah terlalu hitam. Ini semua adalah garisan binaan. Pakai pensel 2H. Yang turun sangat tu 4H lah. Kan ada yang saya dah bagi tu kan. Okey, kemudian tinggi dia. So dekat sini sebenarnya ada 2 garisan. Atas ni 1, 2. Untuk soalan 7 tadi ada 1 je. Ini ada 2. Nak buat 2-2 boleh, buat 1 dulu pun tak apa. Okey, kalau awak lihat dekat sini, soalan 7 kita nak dapatkan dia punya pandangan hadapan. Begitu juga dengan soalan 8. So awak lihat L dekat sini telah terhasil. Kalau awak rasa ini adalah dia punya objek L ni, tak boleh hitamkan lah. Gunakan HB. Bawah ni jangan lupa ni. Okey. Terusnya garisan penglihatan. 1, 2, 3. Ada 3 kena buat kat sini. Berapa titik yang ada. Titik pada sata gambar tu tak payahlah. Kita dah buat garisan tinggi tadi kan. Okay, next. Satu lagi garisan penglihatan. Satu lagi garisan penglihatan. So ini yang penting ni. Pada sata gambar. Bukan garisan ufuk. Ni 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini. Jangan silap pula. Normal memang akan silap lah untuk awal-awal ni. Biasanya pelajar pergi letak kat sini lah, garisan ufuk ni. Awak ingat garisan ufuk ni hanya untuk titik lenyap. Dia terbalik-terbalik tu normal lah. Tapi lukisan ni kita belajar daripada kesilapan. Sekali buat biasa, kali kedua tak buat. So titik A dekat atas 1, 2, 3. Okey. So ini adalah garisan unjuran ke bawah. Ada juga yang panggil ni sebagai garisan tinggi. Tak apalah. Ataupun nak bagi faham, titik di atas ni, titik atas ni, kalau nampak anak panah ni, telah dipindahkan ke garisan ataupun sata gambar. Titik ni pindah sini. Titik ni pindah sini. Titik yang pada sata gambar ni tak boleh pindah lah, memang kat situ. So kalau sini awak label 1, sini 1, sini 2, sini 2, sini 3, sini 3. Kalau nak label. Terusnya sama juga. Garisan unjuran ke bawah ni ataupun garisan tinggi ni. So garisan ni ingat sebab kita bukannya tahu dia stop di mana. So biasa pelajar akan terus turun ke bawah. Terus turun ke bawah. Terus turun ke bawah. Pakai 2H, jangan hitam. Okay, next. Nak hitamkan awak punya objek pandangan hadapan. Hitamkan lagi. Okay. So memang bentuk L lah ni berada di hadapan sekali. So kita hitamkanlah L ni. So sekarang ni kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. So tak payah lukis. Okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 garisan kena pergi ke titik lenyap. 1. Ni dia start daripada atas pula. Atas bawah tak kisah. 2, 3, 4, 5. Okey. So ini adalah titik persilangan dia. Ini titik persilangan. Ini titik persilangan.
Ini bukan, tak ada kena-mengena pun. Ini titik kesejangan dan juga ini titik kesejangan. And then sambung. Okay, pastikan so atau sambung tu titik tu bersentuhan. Awak tengok kat sini ni macam tak sentuh ni. So, bila tak sentuh, maka kat sini lah. Pastikan dia bersentuhan. And then check mana yang horizontal. Ni horizontal, melintang, 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 melintang. Mesti melintang betul, bukannya sengit-sengit. Sekali lagi, kita lihat objek horizontal, 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 horizontal. So 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 horizontal. Betul dah tu. Untuk satu titik ni senang, yang tegak-tegak lah. Okey, dan satu lagi. Masih lagi yang rata tapi tambah 3 yang condong pula. Bacalah soalan tu, ada kesilapan ejaan sikit hadapan bago bagi semua dinyatakan perspektif satu titik, butiran terlindung masih tidak perlu dilukis. Okey, sama kalau sebenarnya boleh hafal pun, ini kali ketiga kan. DS DS pergi GU dapat DL. Ini dah ada markah dah ni sebenarnya. Okey, kemudian garisan tinggi, garisan tinggi, garisan tinggi. Okey, perbezaan dekat sini, kenapa saya letak gambar saya tu, sebab dah tak ada objek. Untuk soalan 7 dengan soalan 8 ada objek. Untuk soalan 9 tiada objek diberi di atas sebelah kanan ni. Cuma dia tambah lagi satu, pandangan sisi. So ada satu kaedah sketch tu, maksudnya pelajar dah boleh sketch dah. Sebab dah ada pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Cuba cantum-cantum, dapatlah dia punya objek. Nak sketch kat sini ada ruang kosong kalau nak sketch. Okey, kita mulakan. So dari TS pergi ke GU, kita akan dapat titik lenyap, garisan tinggi 1, 2, 3. Okey, yang tengah ni tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Okey, cuma kita nak tahu kedudukan pandangan hadapan ni, titik ni kat mana. Pelajar sebenarnya buat garisan ni sampai bawah. Okey, maksudnya ada 3, 1, 2, 3. Ini dikira sebagai garisan tinggi jugalah. Sebab titik ni kita pindah ke sini. Itu je untuk nak tahu dekat mana sebenarnya. Sama ada dekat depan, dekat belakang, sekejap lagi kita tentukan. Okey, kemudian garisan daripada pandangan hadapan. Okey, so sekarang masalah awak bahagian tepi ni. Okey, so sama juga, ada satu garisan lagi. Satu garisan lagi. So dekat sini kalau lukis dia punya objek, dah ada dah sebenarnya, tapi dia tak lukis. Ni daripada point ni sampai point bawah. So itu adalah you punya pandangan hadapan. Bergantung pada skema, kadang-kadang pandangan hadapan ni diberi markah. Okey, so seterusnya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik untuk garisan penglihatan. 2, 3, 4, 5, 6. So ingat, titik yang kita nak adalah pada satah gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau awak label ni sebagai titik 1, 1 dah pindah ke sini, 2 dah pindah sini, 3 dah pindah ke sini, 4 pindah ke sini, 5 pindah sini, 6 pindah sini. So pada ke-6 titik ni nanti kita akan buat garisan tinggi ke bawah. So perhatikan kat sini ni yang penting, ketepatan ni. Ada setengah pelajar dia malas, dia terus buat sama je, padahal dekat sebelah. Walaupun 1 mm, kadang-kadang tak sampai 1 mm pun. So hati-hati lah.
Okey, yang ni turun ke bawah habis, sepatutnya turun ke bawah habis, punya garis yang tinggi, garis yang tinggi, garis yang tinggi, garis yang tinggi, garis yang tinggi. Ini semua turun ke bawah. Okey. So sekarang ni ada satu ini sebab dia tak lukis dia punya objek tu. Jadi kita confuse sikit. 1 2 3 4 5. Kat sini pun ada juga ni. 6. Yang confirm tak buat yang bawah ni 7. Pergi ke TL. So pergi TL. Bila kita pergi TL, kita lihat garisan yang mana kena dekat sini. Ada 1 2 3 4 5. Semua garisan kena. Tu yang confusion nak sampai mana. So untuk nak tahu dia sampai mana, tu sebaiknya kalau nak label, sini label A, sini label A. So sini A, sini A. A pergi sini A. Ini A pergi sana A sampai sini. A sampai sini. Itu ada titik. Tak apa kita tunjuk. Main sebut je. Okay, satu lagi garisan bujuran. Itu dia. Satu lagi. Satu lagi. Bagi yang dah buat lakaran tu, dia dah nampak kat sini dia tinggal sambung je. Siapa yang dah buat lakaran ni. Siapa yang tak buat lakaran, tak apalah. Kita ikutlah kaedah yang biasa buat. Okay. Alright. So kita lihat objek. Okay. So apabila pandangan hadapan awak ni ada dua objek ataupun dua permukaan, kita kena pilih salah satu yang mana di hadapan. So yang di hadapan adalah yang bawah. Okay. Macam mana nak tahu? Tengok pandangan sisi. Ini depan sekali. Bukannya main agak-agak je. Ini depan sekali. Maksudnya bentuk macam trapezium ni, dia berada di dalam sikit. Ini kosong. Kat dalam sikit. Okay. Dalam sampai mana? Sebab itu ada garisan unjuran kat sini. Dalam sampai sini ke sini. Yes. Sampai situ. Mungkin tak apa jelas, tak apalah. Awak buat dulu, cuba dulu. Sebab saya akan ajar label nanti. Label dulu. Untuk hari ni just pengenalan je. Kan saya pun nak, bukannya nak panjang sangat. Sebab dah alang-alang 1 jam setengah. At least awak tengok tu lama dah sikit. Takkanlah 1 jam setengah satu soalan je. At least 1 jam setengah 3 soalan. So 3 soalan lah kita buat. Okay. And then bahagian atas dia. Okay, kaedah untuk soalan nombor 9 ni dia tunjuk permukaan by permukaan. Maksudnya permukaan hadapan ni lukis. Lepas tu cari permukaan ni dekat mana. Bila hadapan dah habis, kita lihat pandangan atas pula. Atas yang senang sini. Okay. Untuk ini pun awak dah ada ni sebenarnya, tinggal sambung je ni. Kotak ni tinggal sambung ni. Dekat sini lah. Titik ni, sambung titik ni, sambung titik ni, titik ni. Dah ada dah pun. Okay. So pada pandangan atas juga, kotak ini adalah bentuk serum ataupun condong. Aku tinggal sambung je. Untuk sisi pula, jangan tengok pandangan hadapan, tengok pandangan sisi. Dia ada bentuk L kat sini. Inilah L dia. Cuma L dia tu macam terpicit. Sebab dia semakin panjang ke belakang dan semakin kecil. So dia lengkapkan dulu pada pandangan atas. Okay, so pandangan atas dah settle. 1, 2, 3. Dah siap lah pandangan atas. Pandangan sisi automatik. Bahagian kotak ni dah settle. Tinggal yang L je. L ni pun tinggal sambung je. Okey, dah siap. Okey, cakap senang lah. Buat tengok nanti. Tapi taklah susah mana. Perspektif satu titik ni antara soalan yang mudah. Dalam tajuk tingkatan 5 ni, yang payah sikit lah persilangan. Tapi dah tak ada lah. Persilangan, intersection, dah buang dah tajuk tu. Dalam lukisan juteraan ada.
So yang tinggal lukisan hafalan. Sebenarnya tak susah mana pun, yang penting awak buat je. Seperti yang saya sebut, naik basikal berapa kali kan. Siapa yang belajar naik basikal 10 kali, 10 kali lah. Siapa yang naik basikal sekali dah pandai, sekali dah pandai. Sama juga dengan lukisan ni. Sekali dah lukis, dah terus pandai, alhamdulillah. Yang tak pandai-pandai tu sampai 10 kali kan. 20 kali pun tak apa, tapi akan pandai juga, jangan risau. Okey, so itu saja untuk hari ini. So saya akan sambung kemudian untuk soalan 10, 11, 12 tu untuk PDBR kelas berikutnya. Besok rasanya Selasa, tapi sebab esok saya tak ada urusan di luar, so mungkin video ni saya akan tengoklah, saya akan upload kemudian. So itu saja, selamat mencuba, cubalah buku sebenarnya saya akan share link untuk buku ni, sebab untuk elakkan bersemuka, pihak publisher telah mencadangkan link untuk membeli buku. So tahun ni saya tak beli buku lagi lah, collect daripada awak. Mana-mana yang ada hutang tahun lepas tu saya ingat lagi, sebab rekod dah ada, tapi tak apalah, nanti-nantilah, tunggu PDBR bersemuka. So itu saja, jumpa lagi, very good, bye.